malam ini kita nak berbincang tentang satu tajuk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Tajuk yang salah satu tajuk daripada Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Di dalam tajuk ini pengarang telah membawa kita kepada beberapa hakikat yang perlu kita fahami dengan sebaiknya, yaitu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi selepasnya. Dan ini adalah kata sebulat suara ulama umat Islam, ya. Sebulat suara umat Islam ataupun ijma' ummah Islamiyah. Di dalam agama pula dikenal dengan suatu perkara yang mesti dipercayai, iaitulah akidah. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa di antara 6 kepercayaan kita ataupun rukun iman kita, salah satunya ialah percaya kepada rukun iman, percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang terakhir ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, didahului oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ini adalah Nabi yang terakhir ataupun disebutkan sebagai Khatamun Nabiyyin. Khatam iaitulah yang terakhir daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan yang terakhir ini adalah yang terbaik, ya, dan yang menjadi penghulu kepada segala nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi kita yang paling terakhir sekali. Sebab itu tidak ada lagi nabi selepas nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada yang mendakwa demikian. Itu jelas, ya, tak payah kita bincang banyak-banyak. Orang Melayu ni pun ada yang mendakwa dah jadi nabi. Katanya surah Yasin itu turun kepada dia, tapi dia bukan orang Arab, orang Melayu. Pelik kan? Tapi ada juga orang percaya. Di India dulu ada yang mendakwa jadi nabi. Semasa Nabi masih hidup pun ada yang mendakwa menjadi nabi, Musailamatul Kadzdzab, ya, seumpamanya. Semua ini adalah dakwaan palsu yang kita balik kepada persoalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan secara jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara hadis yang menceritakan demikian ialah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang dinyatakan, inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinatu qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seorang lelaki. Lalu ia membinanya dengan baik dan mencantikkannya, kecuali pada tempat ada satu tempat sekeping batu bata pada satu sudut. Ya, Nabi kata, aku dan para anbiya, iaitu nabi-nabi sebelum aku, diibaratkan seperti satu bangunan. Bangunan itu cantik, dibina oleh seorang lelaki, tapi ada satu batu bata yang kurang. Cantiklah hal lain, satu batu bata yang kurang. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata, mengapa tidak diletakkan seketul batu bata
di tempat yang kosong itu, maka akulah batu-bata itu dan akulah penyudah segalanya. Ya. Jadi batu-bata yang kurang tadi, itulah dia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi kita ini adalah pelengkap kepada pengutusan para Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni pelengkap kepada bangunan yang diibaratkan di dalam hadis tadi. Jadi lengkaplah. Bila Nabi kita diutuskan, maka Islam ini ataupun pengutusan para Rasul ataupun Nabi-Nabi itu telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu lagi kepada Nabi yang lain, sebab Islam ini ataupun bangunan itu telah sempurna. Sempurna. Tak payah nak cari lain. Pertautan dan hubung kait dakwah Nabi Muhammad alaihissalam dengan dakwah para anbiya terdahulu adalah bertujuan memperkuat dan memperkemas, atau sebagai kesimpulan dan penutupan seperti mana yang dapat difahamkan daripada hadis yang tersebut di dalam yang tersebut di atas. Jadi kita faham daripada hadis tadi bahawa kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bertujuan untuk memperkuat, memperkemas, memperlengkapkan. Ya. Dan itulah hubung kait dakwah Nabi kita dengan dakwah Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Nabi kita. Maknanya benda yang sama, cuma belum lengkap, dilengkapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditegaskan sekali lagi bila melihat di mana dakwah para anbiya seluruhnya bersendikan dua asas yang penting. Bila kita kaji dakwah-dakwah Nabi, dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi-Nabi terdahulu dan juga dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi kita ataupun disampaikan oleh Nabi kita, dia tidak lari daripada dua asas yang utama. Apa dia dua asas itu? Dua asas yang utama itu ialah yang pertama, akidah kepercayaan, dan yang keduanya ialah perundangan dan akhlak ataupun syariah wal akhlak. Yang pertama al-aqidah ataupun tauhid, yang kedua perundangan dan akhlak. Tak boleh lari daripada situ. Cuma ada beza ya. Di dalam tajuk ini dibentangkan kepada kita perbezaan di antara akidah dan juga syariat. Dari segi akidah, kepercayaan langsung tidak berubah sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, yaitu kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada beza. Sejak daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak ada beza. Sama saja. Iaitulah mengajak kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak segala ketuhanan yang lain daripada Allah Taala. Tuhan-tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat. Ya. Di antaranya kalau tuan-tuan boleh tengok dalam suratul A'raf. Ya, dalam suratul A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73 dan ayat 85. Ini contoh ayat. Kita ambil umpamanya dalam surah ini, surah Al-A'raf ayat 59. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Demi sesungguhnya kami telah memutuskan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Maka berkatalah Nuh,
wahai kaumku, sembahlah Allah, ya. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu, yang tidak ada Tuhan selain daripada. Sesungguhnya aku takut mengenai kamu azab yang amat besar, yang amat berat, ya. Ini kepada Nuh alaihissalam. Kemudian ayat seterusnya, ayat 65, Allah Ta'ala sebut lagi tentang pengutusan Allah Ta'ala terhadap kaum kaum Ma'ad dan kaum Hud. Wa ila 'adin akhahum Hudan, dan kepada 'Ad, yaitu kaum Ma'ad, aku mengutuskan kepada mereka itu Hud, ya, Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama ayat tadi, ya. Maka berkatalah Hud kepada kaum 'Ad, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain daripada. Sama. Kemudian ayat 73, Allah Ta'ala sebut pengutusan Nabi Nabi Saleh kepada Samud. Wa ila Samud akhahum Salihah, dan kepada Samud, yaitu kaum Samud, aku mengutuskan kepada mereka itu akan Saleh, Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka berkatalah Saleh, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak manusia. Sama, ya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan bagi tiap-tiap umat itu akan seorang rasul. Apa dia? Rasul itu suruh apa? An ya'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ya. An ya'budullah wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kamu daripada segala yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang kita petik daripada Suratul A'raf yang menyatakan bahawasanya setiap nabi-nabi yang datang sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa mesej yang sama ataupun akidah yang sama, iaitulah supaya mereka itu menyembah Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, ya, tolong lain. Suatu dalam kalimah syahadah kita ucapkan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Di situ ada la ilaha, kita menafikan, ada nafi kat situ, menafikan semua Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian ada illallah, illallah itu mengisbatkan hanyalah Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Tolak yang lain, terima satu je, Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan kita. Nah, akidah ini sama dengan nabi-nabi yang terdahulu daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut di sini, ya, yaitu kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan dan percayakan hari akhirat, hisab amalan manusia, syurga dan juga neraka. Ini yang dibawa oleh semua nabi-nabi. Tiap nabi menyuruh kaumnya kepada kepercayaan tersebut, dan tiap nabi juga menyokong dan menegaskan apa yang dibawa oleh nabi yang terdahulu daripada rangkaian pengutusan para anbiya sekaliannya, menunjukkan kepada kita yang nabi-nabi semuanya diutus supaya menyeru manusia ke arah keimanan dengan Allah Azza wa Jalla yang Esa, seperti yang dinyatakan dalam kitabnya, syara'a
lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaih wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Yang bermaksud diturunkan kepada kamu sekalian agama seperti mana yang diutuskan kepada Nuh dan yang diwahyu kepada seperti juga yang diwahyu kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama dan jangan berpecah belah kerananya. Ya, itu sama seperti mana yang kita bacakan ayat-ayat sebelum daripada ini. Malah langsung tidak tergambar kepada kita yang seruan para anbiya itu akan berlainan di antara satu dengan yang lain mengenai soal akidah. Sebab soal akidah adalah soal berita dan perkhabaran, dan tidak akan berlainan perkhabaran dan berita dari seseorang itu sekiranya perkara itu benar. Tidak diterima oleh akal manusia bahawa Allah telah mengutus seorang Nabi mengatakan Allah itu tiga, maha suci Allah. Kemudian diutuskan seorang Nabi yang lain mengatakan bahawa Allah itu Esa, dan kedua-dua perkhabaran itu kemudian dianggap benar berlaku. Ini tidak mungkin berlaku. Ya, tak mungkin bercakap. Seorang Nabi datang, dia kata Allah itu tiga. Kemudian selepas itu datang seorang Nabi yang lain yang menyatakan bahawa Allah itu Esa. Tak mungkin. Ya, yang sebenarnya semua Nabi-Nabi bawa berita yang sama, iaitulah mengesakan Allah Ta'ala, tidak meninggalkan Allah. Allah Ta'ala tidak beranak, Allah Ta'ala itu tidak ada yang serupa dengannya. Serupa. Tidak ada yang serupa dengannya. Benda yang sama yang disampaikan oleh para Nabi dan tidak ada yang serupa. Mungkin ada orang tanya, yang orang Nasrani itu macam mana pula? Orang Kristian, dia meninggalkan Allah. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Tak, dipanggil Trinity, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kemudian orang Yahudi dikata Uzair itu adalah anak kepada Allah. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Macam mana pula? Tak payah kita keliru, ya. Yang ini datang kemudian daripada pengutusan Rasul-Rasul alaihi wassallam. Selepas Nabi Musa meninggal ataupun wafat, kemudian selepas Nabi Isa wafat, berlaku penyelewengan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Seleweng. Kitab yang ada telah diselewengkan. Sebab apa? Sebab dia ditulis oleh anak-anak murid. Anak murid itu macam-macam pun. Selepas berlalunya masa yang lama, anak murid ini dia tulis dengan menyelewengkan ayat-ayat yang asal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu diselewengkan. Dan memang di dalam akidah kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin agama-agama sebelum daripada agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini tidak diselewengkan. Agama Nabi kita ada asas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbernya tidak akan diselewengkan, iaitulah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu sehingga hari kiamat tidak akan berubah. Agama lain, Nasrani, Yahudi, Allah Ta'ala tak jamin. Sebab itu berlaku penyelewengan. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa di akhir zaman nanti akan ada seorang Nabi yang menutup, yang melengkapkan kenabian Nabi-Nabi terdahulu dan melengkapkan agama ini. Semua agama yang lain mesti berpindah kepada agama yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi kena beriman dengan Nabi kita, orang Kristian pun kena beriman dengan Nabi kita, baru berselamat. Ya, penutupan segala Nabi dan Rasul ialah
diakhiri oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menasahkan semua syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa ada 5 perkara yang menjadi keistimewaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 itu disebutkan fakana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu lin-nasi kaffah. Adalah nabi-nabi yang terdahulu itu diutuskan kepada umat mereka saja, ya, kaum mereka saja. Adapun aku diutuskan kepada seluruh manusia. Sebab itu bila Nabi kita diutuskan, maka dinasahkan segala syariat yang lain daripada yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita, kepada Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berkaitan dengan akidah, bersangkutan dengan tasyri', iaitu perundangan. Perundangan ataupun ahkam ataupun syariat bertujuan mengatur penghidupan sesebuah masyarakat. Pribadi manusia adalah berbeza kualiti dan kuantitinya sesuai dengan pengutusan seseorang Nabi itu. Sebab tasyri' itu bukanlah untuk menyampaikan perkhabaran dan berita semata-mata, tetapi bertujuan untuk mengadakan dan mewujudkan masyarakat yang sempurna. Sudah barang pasti di mana masa dan keadaan sesuatu kaum itu memberi kesan dan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan perundangan. Sebab timbulnya undang-undang itu adalah demi muslihat dan kepentingan serta faedah manusia untuk dunia dan juga akhirat. Kita sebut tadi bahawa akidah sama, akidah tidak berubah sejak Nabi Adam sehinggalah Nabi kita sama, iaitulah mengesahkan Allah Ta'ala. Di sana ada syurga, di sana ada neraka, di sana ada pembalasan, di sana ada dosa dan pahala. Itu sama, Adapun syariat ataupun perundangan ataupun hukum hakam berbeza di antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Sebab dia berkait dengan yang disebut tadi, berkait dengan masyarakat yang diutuskan Nabi. Masyarakat kaum Ad lain, kaum Samud lain, masyarakat Nabi Adam lain, masyarakat Nabi Idris lain, masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam berlainan dengan masyarakat yang diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kaum yang terakhir ini, umat yang terakhir daripada umat-umat ini, iaitulah umat akhir zaman. Berbeza. Jadi dia berkait dengan masa, berkait dengan suasana, dan juga berkait dengan kaum di mana Nabi itu diutuskan. Pengutusan Nabi-Nabi yang terdahulu adalah semata-mata untuk kaum itu sahaja, tidak merupakan pengutusan yang menyeluruh. Justru itu maka implikasinya terhadap perundangan tasyri' adalah nyata sekali. Umpamanya pengutusan Musa alaihissalam kepada Bani Israel adalah untuk bangsa dan zaman itu sahaja. Dikatakan undang-undang yang diturunkan untuk Bani Israel itu sesuai untuknya kerana undang-undang itu nyata keras dan memang sesuai dengan bangsa yang bersifat keras kepala. Nabi Musa alaihissalam diutuskan kepada kaum yang disebut sebagai Bani Israel, iaitu orang Yahudi sekarang. Orang Yahudi macam yang yang terdapat di Israel sekarang. Orang Yahudi ini terkenal dengan keras kepala, degil. Maka syariat yang diturunkan kepada mereka melalui Nabi, iaitu Nabi Musa alaihissalam, syariat itu bersifat keras. Sebab apa? Sebab sesuai dengan orang dia. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah sederhana sedikit dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Perkara ini nyata sekali kalau diperhatikan apa yang ditegaskan oleh Allah dalam kitab Al-Quranul Karim. Firman Allah, wa musaddiqan lima baina yadayya minat
at-Taurah wa liuhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Yang bermaksud yaitu membenarkan apa yang di hadapanku, yaitu kitab At-Taurah, dan menghalalkan separuh dari apa yang diharamkan ke atas kamu dahulu. Nabi Isa diutuskan oleh Allah Ta'ala kemudian daripada Nabi Musa AS. Ya, Nabi Musa sebagaimana yang kita nyatakan tadi, Allah Ta'ala utuskan kepada mereka, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa itu syariat yang begitu keras sesuai dengan kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Isa AS Allah Ta'ala ringankan sikit, sebab kaum Nabi Isa AS ini dia lebih lunak dan lebih lembut. Ya, dia di antaranya ialah pengutusan Nabi Isa AS untuk menegaskan apa yang ada di dalam Taurat. Ya, kemudian menghalalkan sebahagian daripada apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat dalam surah Al-Imran ayat ketiga, ya, ayat ke-50. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah membenarkan dan menegaskan apa yang dibawa oleh At-Taurah mengenai soal akidah dan kepercayaan, dan yang bersangkut dengan hukum tasyri', yaitu perundangan. Ada sedikit perubahan, yaitu kelanggaran daripada yang terdahulu yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini ialah tiap pengutusan itu mengandungi akidah dan tasyri'. Ya, kesimpulannya setiap pengutusan nabi-nabi dan rasul-rasul itu mengandungi dua perkara, yaitu akidah dan juga tasyri'. Akidah sama, adapun tasyri' berbeza di antara nabi dengan nabi yang lain sesuai dengan suasana dan keadaan diturunkan kepada kaum yang diturunkan nabi kepada mereka. Kepercayaan dan akidah yang dibawa oleh seseorang nabi itu fungsinya menguat dan menyokong akidah anbiya yang terdahulu. Sedangkan syariat pula fungsinya membatal dan memasukkan syariat para anbiya dahulu, dan kadang-kadangnya menyokong yang lama. Justru itu maka tidak ada agama dan akidah ilahi berbilang-bilang dan beraneka corak, tetapi sebaliknya terdapat berbagai syariat ilahi yang kemudian memasukkan yang dahulu dan yang baru membatalkan yang lama, hinggalah sampai kepada syariat yang terakhir disudahi dengan nabi yang terakhir. Sebab itu kalau orang tanya kita, ya, kalau orang tanya kita, dia kata umpamanya agama Nasrani dengan agama Kristian dan Yahudi adalah agama samawi. Soalan, agama samawi, agama Nabi kita, agama samawi itu agama yang Allah Ta'ala turun. Sebab apa? Akidah Yahudi tak boleh beramal dengan Yahudi, Kristian tak boleh beramal dengan Kristian, Islam beramal dengan agama Islam. Masing-masing syurga masing-masing. Jawabnya, agama yang terdahulu daripada agama Nabi kita SAW itu dinasahkan oleh Allah. Syariat semua dinasahkan. Ya, agama Nasrani, agama Kristian, agama Yahudi, bila turunnya Nabi kita SAW semua dinasahkan oleh Allah Ta'ala. Syariat mereka tidak terpakai kerana dilengkapkan oleh syariat agama Islam ini yang diturunkan kepada Nabi kita SAW. Tak pakai. Jadi semua kena mengandung agama Muhammad SAW. Sebab itu ada satu peristiwa yang berlaku di mana seorang sahabat yang asalnya ahli kitab, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ahli kitab, asalnya ahli kitab, ulama, orang alim di kalangan ahli kitab.
dia menganut agama Islam, hari Sabtu dia tengok balik, dia buka kitab lama, ya, dia buka kitab lama, kitab Taurat, dibuka-buka, lalu ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tegur Abdullah bin Salam kerana buka kitab Taurat pada hari Sabtu. Kata Sayyidina Umar, "Lau kana Musa hayyan lattaba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Kalaulah sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, nescaya Nabi Musa akan ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar tegur Abdullah bin Salam kerana membaca kitab Taurat. Teguran dia apa dia? Dia kata kalau Nabi Musa masih hidup, nescaya dia tak akan ikut Taurat, dia akan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab agama yang dibawa oleh Nabi kita ini pelengkap dan penutup segala Nabi dan menasahkan syariat yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dipahami oleh Sayyidina Umar dan dinyatakan secara jelas kepada Abdullah bin Salam, ya. Jadi disebutkan tadi bahawa akidah ni satu je. Adapun syariat dia berbilang-bilang dan sesuai pada zaman masing-masing. Apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh yang ada itu dinasahkan oleh syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas, ya. Akidah dan agama yang benar itu satu. Tiap Nabi dan Rasul yang diutus mulai daripada Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua menyeru manusia kepada agama yang satu, iaitulah agama Islam. Lantaran Islam maka diutuskan Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Yaqub alaihimussalatu. Jadi senang kita nak faham kesimpulan pada malam ini. Semua Nabi-Nabi bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa agama yang satu, iaitulah mengesahkan Allah Ta'ala, tidak mendua dan membilangkan Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, iaitulah agama Islam. Semua itu tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Agama namanya apa? Agama Islam. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 130-132. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang enggan dengan agama Ibrahim adalah orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia adalah dari golongan soleh. Ketika Allah menyerunya supaya beriman, yakni menyeru diri kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, jawabnya, telah pun aku serahkan diriku kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub dengan katanya, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memberi untukmu agama dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu adalah orang-orang Islam. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa semua Nabi-Nabi yang terdahulu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa akidah yang satu, iaitulah mengesahkan Allah Ta'ala, disebut sebagai orang-orang Islam, ya, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, iaitulah orang-orang Islam. Dengan akidah inilah juga Allah mengutus Nabi Musa kepada keturunan Israel, di mana Allah
telah menceritakan tentang ahli sihir Fir'aun yang telah beriman dengan Nabi Musa. Firman Allah yang berbunyi, qalu inna ila rabbina munqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali, dan kamu tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan kami menyerah diri kepada-Mu. Ya, ayat yang terakhir itu, wa tawaffana muslimin, matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Menunjukkan kepada kita bahawa umat Nabi dulu, Nabi terdahulu daripada Nabi kita, juga disebut sebagai muslimun, ya, sebagai orang-orang Islam. Kita duduk saja. hukuman yang telah dijatuhkan oleh Fir'aun kepada tukang sihir setelah kalam dengan mukjizat Nabi Musa AS. Ini kita tahu cerita dia, ya.
Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dapat mengalahkan dengan izin Allah Ta'ala ular yang terjelma daripada tongkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu menelan semua tali-tali yang berupa ular yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Firaun. Tukang sihir yang ramai ini akhirnya bila lihat semua ular itu ditelan oleh ular yang besar daripada tongkat Nabi Musa alaihissalam, dilihat secara jelas depan mata dia. Lalu mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bila beriman, Firaun menuntut supaya dia kata, takkanlah kamu beriman sebelum kamu minta izin daripada aku. Disebut beriman tak sebelum minta izin. Minta izin dulu, baru nak boleh beriman. Kalau tak aku izinkan boleh beriman, kalau aku tak izinkan jangan beriman. Tetapi oleh kerana tukang sihir ini melihat depan mata mereka sendiri tentang apa yang berlaku dan yakin dan percaya bahawa itu adalah mukjizat dan itu adalah daripada Allah Ta'ala, diberikan kepada mukjizat itu kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka beriman walaupun dihukum untuk dipotong tangan. Firaun kata, jaga aku potong tangan kamu dan kaki kamu secara bersilang. Tuan-tuan, aku potong tangan, potong kaki secara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri. Potong tangan kiri, potong juga kaki kanan, bersilang. Berat. Tapi mereka tetap dengan keimanan mereka. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini dengan doa yang dipanjatkan oleh mereka, doa yang diucapkan oleh tukang-tukang sihir ini setelah beriman dengan Allah Ta'ala. Apa doa? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Yang saya nak sebut kat sini ialah wa tawaffana muslimin, matikanlah kami sebagai orang-orang Islam. Menunjukkan kepada kita bahawa umat terdahulu daripada Nabi kita, umat apa ni? Umat Nabi Musa pun disebut sebagai orang-orang Islam juga. Itu dalil kita ya. Kemudian termasuk Hawariyun, iaitulah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Yang kita kata pengikut Nabi Isa ini, ya, kalau kita sekarang ni orang-orang Kristian, kita sebut orang Kristian lah ya. Tetapi Al-Quran menamakan mereka juga orang-orang Islam kerana mereka, akidah mereka sama dengan akidah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surah Ali Imran ayat 52, Allah Ta'ala sebut, qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Para hawariyin, iaitulah pengikut Nabi Isa alaihissalam, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerah diri, yakni muslimun. Disebut juga sebagai muslimun, ya, orang-orang Islam. Mungkin timbul pertanyaan, kenapakah mereka yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Nabi Musa mempunyai akidah tersendiri tidak ada kena-mengena dengan akidah keesaan yang dibawa oleh para anbiya? Dan mengapakah mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa menganuti suatu akidah yang tersendiri? Sebagai jawapannya kita sarankan dalil Al-Quranul Karim, inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau orang tanya kita agama di sisi Allah Ta'ala ini agama mana?
agama yang Allah Ta'ala redha ni hak mana? Jawabnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala terima, yang Allah Ta'ala redha, hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang diberi Alkitab, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian di antara mereka. Yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi-Nabi ialah penyelewengan ataupun berselisih pendapat tentang kandungan kitab-kitab yang telah diselewengkan oleh penulis-penulis mereka. Akhirnya mereka berpecah. Tapi balik pada asal, agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam sahaja. Begitu juga ayat yang kita baca dalam suratul Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaih. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada. Kemudian dalam surah Asy-Syura juga ayat yang ke-14, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'akumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum wa innal ladzina uritul kitaba min ba'dihim lafi syakkin min umuri. Dan mereka yakni ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka kerana kedengkian antara mereka. Kalau tidak kerana suatu ketetapan yang telah ada daripada Tuhanmu dahulu ini untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, yakni Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menunjukkan tentang kitab itu. Para anbiya diutuskan bersama-sama mereka, yang Islam, agama yang diakui oleh Allah. Ahli kitab mengetahui bahawa agama itu satu, dan diutuskan Nabi-Nabi untuk memberi sokongan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini jelas kepada kita secara kesimpulannya bahawa agama yang diredai oleh Allah Ta'ala hanyalah satu, ya, iaitulah Islam. Sejak daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Islam sahaja yang Allah Ta'ala redha. Agama lain Allah Ta'ala tak redha. Sebab tu Kristian Allah Ta'ala tak redha. Agama Yahudi Allah Ta'ala tak redha. Yang kita baca dalam suratul Fatihah yang kita baca, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah kita minta petunjuk daripada Allah Ta'ala jalan siratal mustaqim, kita nyatakan sebagaimana yang ditunjuk ajar kepada kita oleh Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim. Bukan agama, bukan mereka yang telah dimurkai oleh kamu, ya Allah, olehmu, iaitulah orang-orang miskin. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat, iaitulah orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi, Kristian, agama yang Allah Ta'ala tak redha, Allah Ta'ala tolak, Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala marah. Juga agama Yahudi, orang-orang Yahudi dicop sebagai orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal satu saja agama yang Allah Ta'ala redha, iaitulah agama Islam. Daripada dulu sampai sekarang, sehingga akan datang, sehingga hari kiamat, inilah sahaja agama yang membawa kita ke dalam syurga Allah. Agama lain tak boleh bawa ke dalam syurga. Itu sebabnya kita kena tolak satu golongan liberal yang disebutkan golongan liberal yang ingin menyamatarafkan agama. Liberal ni agama satu kefahaman yang nak bawa kita kepada memahami bahawa semua agama sama. Agama Kristian sama, agama Yahudi sama, agama Islam pun sama, nak bawa ke syurga masing-masing. Ini agama yang satu kesesatan yang kita kena tolak. Yang betulnya ialah
Islam sahaja yang membawa kita kepada syurga, yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena tegaskan dan kita kena yakin dan percaya bahawa inilah sahaja agama yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan sedikit sebanyak perbincangan kita pada malam ini memberi suatu keyakinan kepada kita bahawa akidah yang kita berada di atasnya ini adalah akidah yang paling benar, dan agama yang kita berada di atasnya inilah agama yang paling benar, dan inilah agama yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam syurga Allah dan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memandu kita dan membantu kita dan sentiasa memberi petunjuk kepada kita sehingga kita dimatikan oleh Allah Taala di atas asas iman yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum